Assalamualaikum, saya Nur Haslina binti Muhammad Lazim. Hari ini saya akan menceritakan mengenai teori Albert Bandura yang dihasilkan pada tahun 1925 dan digunapakai sehingga sekarang. Secara objektifnya, teori belajar sosial menunjukkan bahawa pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi orang lain. Bagaimanapun, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan siapa itu Albert Bandura. Beliau lahir pada 4 Disember 1925 di Mundare, Northern Alberta, Kanada. Beliau telah menerima ijazah pertama dalam psikologi di University of Columbia pada tahun 1949. Beliau telah mendapat PhD dalam psikologi klinikal pada tahun 1925. Kaedah yang digunapakai oleh beliau adalah meniru, mencontohi dan pemerhatian. Okey, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana bobot eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura. Percubaan anak patung bobo atau eksperimen ialah nama kolektif untuk satu siri eksperimen yang dilakukan oleh ahli psikologi Albert Bandura untuk menguji teori pembelajaran sosialnya. Antara 1961 dan 1963, beliau telah mengkaji tingkah laku kanak-kanak selepas mereka melihat model dewasa bertindak agresif terhadap anak patung bobo. Variasi eksperimen yang paling ketara mengukur tingkah laku kanak-kanak selepas melihat model dewasa diberi pengajaran atau hukuman atau tidak mengalami sebarang akibat kerana menyalahgunakan anak patung bobo secara fizikal. Teori pembelajaran sosial mencadangkan bahawa orang belajar sebahagian besar melalui pemerhatian, peniruan dan pemodelan. Kajian ini mempunyai implikasi praktikal seperti menyediakan bukti bagaimana kanak-kanak boleh dipengaruhi oleh dengan menonton media ganas. Jenis-jenis peniruan adalah secara langsung iaitu meniru tingkah laku seorang model. Secara tidak langsung iaitu dalam imajinasi atau pemerhatian. Gabungan iaitu meniru beberapa tingkah laku yang berlainan. Sekat laluan iaitu meniru tingkah laku untuk situasi tertentu sahaja. Tidak sekat laluan iaitu meniru sesuatu tingkah laku dalam semua situasi. Aplikasi di dalam bilik darjah iaitu secara langsung meniru gaya komunikasi cikgu yang bersopan santun. Murid akan melihat bagaimana perlakuan guru mereka dan serta meniru secara tidak langsung. Untuk secara tidak langsung iaitu meniru gaya lompatan kartun Ninja Turtle dalam kelas. Murid-murid akan melihat aksi anime atau kartun dan serta meniru perlakuan ini secara tidak langsung. Untuk gabungan iaitu meniru gaya guru menyepak bola atau pemain bola antarabangsa seperti di dalam gambar, iaitu gambar Ronaldo menendang bola sepak. Secara sekat laluan, memakai baju berfashion untuk majlis konsert sekolah. Secara tidak sekat laluan iaitu meniru tingkah laku gitar semula bahan buangan. Kanak-kanak akan mencontohi perilaku orang dewasa membuang sampah lalu mengikutnya. Proses pembelajaran, pemerhatian atau pemodelan mempunyai 4 proses. Proses pertama iaitu pemerhatian. Proses kedua iaitu mengingati. Proses ketiga iaitu reproduksi. Proses keempat iaitu peneguhan dan motivasi. Proses pertama iaitu pemerhatian melalui deria seseorang. Tumpuan menjurus kepada satu model atau tingkah laku.
Ciri model itu bergantung kepada umur, jantina, hubungan dengan pengajar, kegunaan maklumat dan kemahiran pemerhatian. Boleh dilihat melalui gambar yang disediakan, iaitu Ronaldo menyepak bola sepak, ataupun mereka boleh meniru aksi Datuk Lee Chong Wei bermain badminton. Proses kedua iaitu mengingati, iaitu keupayaan mengingat dalam bentuk coding, grafik mental, penyusunan kognitif atau simbolik. Proses ketiga iaitu reproduksi, menghasilkan imej dan maklumat yang diperhatikan. Kecekapan bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. Pemerhati harus berupaya melakukan semua tingkah laku yang ditirunya. Seperti gambar pertama, kanak-kanak membuang sampah dalam tong sampah. Kedua, kanak-kanak menyusun permainan mengikut imajinasi mereka. Ketiga, kanak-kanak memerhati gambar yang dilihat dalam buku. Proses keempat iaitu peneguhan dan motivasi. Peniruan itu boleh terjadi kepada positif dan negatif. Dia akan menjadi atau tidak akan menjadi. Tidak akan menjadi boleh dikategorikan apabila mereka tidak ditegur atau didenda. Akan menjadi jika ia mendatangkan kepuasan atau ganjaran atau peneguhan positif kepada kanak-kanak tersebut. Komponen membentuk personaliti mengikut Bandura, itu behavior, iaitu tingkah laku dari segi ceria, cepat marah, sabar, murah hati atau cemburu. Environment, persekitaran, bergantung kepada ibu bapa dan keluarga, guru ataupun rakan sebaya. Personal, iaitu cognition, kerangka kognitif dari segi bahasa, imajinasi, critical, kreatif ataupun logical. Implikasi teori pemodelan Bandura. Guru haruslah menjadi role model kepada pelajar. Kedua, demonstrasi guru hendaklah jelas dan menarik supaya boleh ditiru dengan mudah. Contohnya, lukisan ataupun kraf tangan. Menggunakan rakan sebaya sebagai role model. Selain itu, guru juga boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan ataupun simulasi untuk memudahkan pelajar itu meniru atau mencontohi apa yang dilakukan oleh gurunya. Sekian, terima kasih.